Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang ke Nak Sembang Iklim. Tolong bagi tahu rakan-rakan semua dan bagi tahu sanak saudara, ahli keluarga, sesiapa saja yang anda follow dan juga follow anda di Instagram dan juga di TikTok. Kepada anda di TikTok, selamat datang dan hai. Dan kepada anda di Instagram, selamat datang dan hai. Jadi malam ini insyaAllah Iman sedang bersiaran langsung daripada rumah di dua-dua platform iaitu TikTok dan juga Instagram. Tajuk berat. Uish. Bang GB, hai guys. Bang GB apa tu? Assalamualaikum semua, selamat datang. Semua dah habis solat isyak dan juga tarawih ke? Alhamdulillah. Lepas habis kita sembang-sembang jap, jemput masuk live, duduk di sini dan share. Silakan share kepada rakan-rakan semua, sanak saudara, adik, abang, kakak, suami, isteri, ibu, ayah dan sebagainya. Malam ni nak borak-borak biasa bersama Iman, Nizam dan Hello, Nizam. Kau kat mana? Naik bas ke? Tak, kat kafe rumah dia ada satu kafe. Kafe Morin, mana ni bro? Morin, Merdekaria PJ. Uish, kafe Ha, Ini rupa-rupa kafe zaman sekarang? dia kat rooftop. Oh, rooftop. Oh, lain macam lah Abang Nizam kita ni. Tengok kafe dia gelap aku tak expect lah malam ni jadi. Ui, apa tak expect kelab malam macam ni? Tak expect pula malam ni sini ni full pakai lighting phone dia aku. Oh, Ya, baik. tengok sangat. Terbaik. Apa? Jelas geng. Assalamualaikum hai guys. Jemput masuk semua, silakan. Apa tu bunyi tu? Okey, bunyi kau hujan ke situ, Cik? Tak ada lah, kuasa kipas kot. Oh, Kejap. kau Ya, punya Pasal. semak hantar. Kalau ada mikrofon boleh juga. So, kepada anda semua, selamat datang. Mohon tap screen mana yang di TikTok, mana di hadapan saya juga. Tak perlu tap screen, tapi boleh juga tap screen dan minta Boleh. share kepada rakan-rakan anda semua. Selamat datang semua malam ini selepas dah seharian berpuasa, selepas dah kita solat, dah buka puasa dululah. Dah buka puasa, dah makan makanan untuk berbuka puasa dan dah solat maghrib, kemudiannya solat isyak dan kemudiannya pula solat tarawih. Harapnya semua solat tarawih lah kan. Sekali sebulan, dalam setahun tu sebulan je. Dan kita sekarang ni bersama-sama dengan Iman, Nizam dan juga Syakib untuk Nak Sembang Iklim, InsyaAllah. So jom jemput tap screen semua. Tolong minta tolong sangat-sangat tap screen malam ni untuk kita ramai-ramaikan lagi orang lain untuk join bersama-sama dengan kita dalam live pada malam ini, yang mana kita akan bersembang-sembang tentang iklim. Alright, Nur Iman Arif, salam Ramadan brotherku Iman. Salam Ramadan juga kepada anda, Nur Iman Arif. Nur Iman sihat Ramadan Karim. Ramadan Karim. Selamat menunaikan ibadah puasa. For you English speakers, welcome to our live tonight. I hope you enjoy and understand what we are trying to convey, the message that we are trying to bring tonight after a very pleasant break of fast ataupun buka puasa, and then also after our tarawih prayers. Tonight we feast for our soul. Macam tu boleh ke? Okay, so kita akan mulakan dalam masa 2 minit lagi. So sebelum tu mungkin Nizam dengan Syakib nak cakap apa-apa ke? Itulah. Tak mau kita start lambat sikit tadi. Sebab tak expect hari ni tarawih pace dia lain sikit. Selalu pace 6, pace 7. Hari ni pace 10, 11 lah. Alamak. Apa, insyaAllah kita harap lebih banyak pahala lah. InsyaAllah. Banyak lebih sikit masa nak beribadah. InsyaAllah itulah.
Kalau bukan sebab Ramadan, masjid pun tak jejak kalau bukan hari Jumaat dah. Hmm. Adalah Kip, juga. macam mana Kip? Kip daripada mana Kip? So far dekat rumah. That's it. Baru habis tarawih kat pukul 9.30. Nasib baik imam tak baca doa Melayu. Kalau imam baca doa Melayu mungkin baru pukul 10 tadi. Uish. Sama lah macam kita lah. Betul lah. Tapi apa-apa pun insyaAllah moga kita punya amalan kita diterima lah. Okay so kita nak mulakan, boleh ke geng? Okay, Boleh jalan je, boleh. jalan. Alright, boleh kita start. Sebelum kita start, minta tap screen banyak-banyak. Tap screen lagi minta sebelum kita start. Dalam kiraan 5, sebelum kita start ni, tolong tap screen Iman minta sangat-sangat kepada anda semua tap screen. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang ke Nak Sembang Iklim bersama Iman, Nizam dan juga Syakib, NSI. So, pada malam ini kita ada satu perbincangan yang kita nak anda semua turut serta bersama-sama dengan kami berbincang tentang benda yang sangat dekat pada hati kami dan kami juga harap dekat pada hati anda. Jadinya, untuk pengetahuan semua, pada malam ini kita punya siri pertama Nak Sembang Iklim adalah berkaitan dengan shelter in Perak, isu konservasi penyu di Perak. Untuk pengetahuan semua, bukan penyu ni bukan hanya berada di Terengganu. Dekat Perak pun ada penyu tau. Betul Okay. So Syakib ataupun Nizam, any opening remarks daripada korang? Ya, pertama-tamanya alhamdulillah lah sebab kita diberi kesempatan untuk dapat adakan siri satu lah untuk kita punya Nak Sembang Iklim ni. Pertama semua NSI, Nak Sembang Iklim tu sebenarnya diambil daripada akronim nama kami tiga lah. Nizam, Syakib, Iman. Tapi kita ambil juga jadi Nak Sembang Iklim. So podcast ni lebih kepada macam mana kita nak nak bincang berkenaan dengan isu-isu alam sekitar. Tapi kita juga melibatkan dari segi polisi, dari segi finance dan juga dari segi undang-undang lah. Jadi kita tak nak apa yang kita bincang ni lebih kepada tak nak jadi sembang-sembang kopi. Kita nak pastikan apa usul yang kita cuba nak kedepankan, apa yang kita bincangkan selari dengan keadaan tempatan lah dan juga polisi-polisi di peringkat persekutuan. Kita tak nak, setengah orang dia bincang isu alam sekitar tapi dia lebih kepada naratif dari barat, lebih kepada naratif di Jepun. Tapi kita kalau boleh apa kita bawa ni berdasarkan kepada pengalaman kita, berdasarkan kepada ilmu kita yang kita dapat sepanjang berkecimpung dalam bidang konservasi lah. Betul. Thank you Nizam. Betul lah. So basically apa yang Nak Sembang Iklim ataupun Iman, Syakib dengan Nizam nak bawakan adalah perbincangan ataupun discussion berkaitan dengan iklim, alam sekitar dan sewaktu dengannya dalam bentuk yang lebih alami ataupun lebih dekat pada hati rakyat Malaysia terutamanya. Bukanlah kita ada global perspektif saja, tapi kita juga ada pandang ataupun sudut pandang lokal orang Malaysia itu sendiri. Okay, Syakib, mungkin Syakib nak cerita sikit kenapa 3 lelaki ni NSI, kenapa bukan 3 lelaki yang lain? Tak dengar. Kip, suara tak dengar Kip. Kau termute ke macam mana? Dah rancak cakap tu. Kip. Dia jauh dari member. Dengar tak? Sekarang boleh dengar. Dia tekan mute ke? Okay, start Tak. Tadi tak dengar suara. Tak daripada mula balik. Assalamualaikum, selamat petang semua. So, kenapa 3 orang ni Iman Malaysia dengan Nizam? Sebab kita orang fikir perkara yang sama, iaitu kita perlukan ada satu podcast or something like that untuk kita bincangkan pasal bukan setakat alam sekitar,
Dan actually banyak je platform-platform yang bincang pasal alam sekitar, tapi tak ada platform yang menceritakan tentang story pasal dasar ataupun story pasal apa yang terjadi, dan juga story apa yang kita boleh ambil daripada luar negara untuk kita terapkan kat Malaysia. So that is why kita ambil konsep ni, dan juga kenapa 3 orang ni juga, because we share the same thing. Seorang fokus on finance dengan ekonomi, seorang fokus on conservation, and seorang fokus on legal. So I think tiga-tiga ni dah cantik. And kenapa tiga-tiga lelaki? I think because that come secara naturally. Kita orang memang tiga-tiga berbincang lah, why not? Tapi kita tak pernah fikir pasal diversity or whatever, tapi mungkin kita akan ajak beberapa guest yang fokus on the woman side ke diversity side. I think itu yang menjawab persoalan kenapa tak ada diversity dan sebagainya. And then the last one is cerita pasal NSI juga. Kita selain daripada apa yang kita bincangkan tu, kita juga nak bantu untuk share the information dalam bahasa Melayu. Sebab kebanyakannya bahasa-bahasa iklim dan bahasa-bahasa alam sekitar dalam bahasa Inggeris. So kita nak share dalam bahasa Melayu so that korang semua boleh faham apa yang telah terjadi di Malaysia dan juga di luar negara. So that's for me. Baik. Thank you, Kip. So basically itulah serba sedikit tentang kami bertiga, and also there is a bit about what NSI or Nak Sembang Iklim ini. Kepada mana anda yang di TikTok boleh dengar suara Nizam dan juga Syakib jugalah secara bersekali kalau buka di Instagram juga. So kalau nak dengar suara Iman je, buka TikTok lah. Kalau tak, buka je dekat mana yang kita tengah live sekarang di Instagram. So that is about us. Sekarang ni kita dive right into the topic atau discussion kita nak sembang malam ni lah sikit. So boleh tak Zam cerita sikit apa benda sebenarnya kita nak sembang malam ni? Shelter in Perak, penyu konservasi. Macam mana? Okay, terima kasih saudara Iman. Okay, so untuk saya mulakan, sebenarnya betul. Tadi sebenarnya penyu ni bukan hanya ada di Terengganu. So di Malaysia ni kita ada di dunia kita ada 7 spesies, dan di Malaysia kita dianugerahkan dengan 4 spesies lah. Kita ada 4 spesies dan saya tak nak cerita kat semua spesies tu. So memang kita selalu dengar di pantai timur lah, tapi di pantai barat kita ada maksudnya ada jumpa penyu-penyu ni datang. Biasa even penyu-penyu macam-macam spesies pun datang bermain di sekitar pantai barat. Tapi yang bertelur, especially di negeri kita, ada penyu kara dan juga penyu agar lah. Yang utama penyu agar. Dan penyu kara ni banyak main di perairan Melaka dan Negeri Sembilan. Tapi ada jugalah di Perak, tapi tak banyak. Okay. So di Perak ni kita ada 2 pantai utama untuk pendaratan penyu. Satu di mainland, di kawasan di Manjung. Satu lagi di pulau lah, di Pulau Pangkor. Okay. So di Segari Manjung sana kita ada satu pusat yang diuruskan oleh Jabatan Perikanan Negeri Perak. Dan di Pangkor pun sedang diuruskan oleh Jabatan Perikanan Negeri Perak, yang mana sebelum ni diuruskan oleh NGO ataupun komuniti tempatan lah. Jadi macam untuk makluman, urusan berkaitan penyu di Malaysia berada di bawah di Semenanjung Malaysia, berada di bawah Jabatan Perikanan Negeri. Kenapa saya kata di Semenanjung Malaysia? Sebab di Sabah Sarawak lain. Sebab di Sabah Sarawak dia ada jabatan yang sendirilah untuk uruskan penyu. Jadi saya sebut di Semenanjung Malaysia lah. So banyak juga undang-undang lain yang memang berbeza Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Lebih lagi yang melibatkan sumber asli, melibatkan tanah dan juga air lah. Dan sisi air kotor. Okay. Kami setia mendengar. Okay. So kenapa kita mulakan discussion ni, macam mana boleh terdetiknya, sebab waktu saya di Pulau Pangkor bersama dengan komuniti untuk kami jalankan aktiviti konservasi tu, kita dah jalankan sejak tahun 2016. Yang mana kita start nak buat campsite kat sebenarnya tempat tu, sebab tanah tu terbiar, pantai tu terbiar. Pernah dengar penyu naik tapi tak ada proper documentation, tak ada data collection apa lah. So komuniti di Pangkor ni kita dah set up satu campsite kat situ. Tengah-tengah set up campsite, malam tu penyu naik. So kita terkejut lah, memang betul penyu ada naik kat sini ke. Sebab orang lama dah panggil dah tempat pantai tu terlebih, tapi tak ada apa-apa documentation. So kita pun pergi ke pejabat tanah apa semua, kita nyatakan minat kita bagi tahu dekat Jabatan Perikanan, dan ada di sejarah sikit lah.
dan ada kita pergi khusus untuk dapatkan proper. Cuma masalah waktu tu ialah bayangkan telur penyu ni, once kita dah dapat nesting, kita kena bawa semua telur penyu ni ke mainland. Kan saya kata tadi ada dua pusat kan. Satu di pulau, satu di mainland. So bayangkan kita nak kena bawa 118 biji, 130 biji telur ni dalam flask nasi tu, kita letak pasir. So letak 100 lebih telur tu, bawa naik ferry, bawa naik motor. Pecah ke? Bawa naik motor pergi ke JT, dari JT naik ferry ke mainland, dari mainland naik kereta bawa pergi pusat penyu tu. So dah banyak buat masa lah. So kita buat benda tu sampai 1 tahun 2017. So 2018 kita start kerjasama dengan Unity Science Malaysia. Waktu tu baru kita dah start buat dari situ yang mana telur-telur ni kita tak pindah. Kip, tapi kita cuba mute dulu Kip. Sebab keluar double tu Kip. Gemuk nanti. Okay, thank you Kip. So telur-telur tu kita tak pindah lah. So kita buat secara in situ. Bagi kita tak pindah kat situ je lah. In situ Tapi maksudnya kat situ je. Zam, kenapa kena in the first place kena bawa telur-telur penyu tu pergi mainland? Sebab kalau dalam kaedah perikanan, sebab waktu tu Perak masih tak ada tau. So saya sebut sikit pasal ni kan. Perak dia setiap negeri dah ada kaedah perikanan, maksudnya bawa enactment perikanan negeri lah. Dia maksudnya dia adopt pemakaian daripada Akta Perikanan 1985 tu. So negeri-negeri lain dah lama, macam Kelantan, Terengganu dah ada kaedah perikanan daripada 70-an. Nanti boleh cek betul kan kalau saya salah. Okay. Negeri Sembilan. Zam, maksud kau dah ada Akta Perikanan daripada tahun 70-an untuk Kelantan. Akta Perikanan 1985. Tapi kaedah berkaitan penyu ni ada setengah-setengah negeri yang dah lama. Okey, so Kelantan, Terengganu, kaedah tentang menguruskan penyu ni dah lama ada, betul? Cumanya Perak tak bagi tahu bila lah. So Perak ni memang tak ada. Memang tak ada sampai tahun 2021. 21. Dah hampir 60 lebih tahun merdeka. Walaupun pusat penyu yang dekat mainland tu dah ada sejak tahun 1989. Sejak 89? Pusat penyu tu ada sejak 89. Tapi kaedah-kaedah penyu Perak dah ada kaedah-kaedah penyu dan telur penyu. 2021. Ada untuk negeri Perak baru tahun 2021 yang mana dia bagi tahu tiada siapa dibenarkan untuk mengeram telur penyu tu, maksud incubate lah, selain daripada pegawai perikanan darat ataupun orang pegawai perikanan lah, jabatan pusat penyu tu. So maksudnya bila kat sini kita orang awam memang tak boleh. Even kita ni pemungut telur berlesen pun kita tak boleh. Okey, itu persoalan satu. Dia memang telur penyu. Okey, telur penyu ni bukan diharamkan daripada jual. So pemungut ni ialah orang yang diberi lesen untuk memungut telur dan diserahkan kepada Jabatan Perikanan. Sebab sebenarnya kutipan pantai-pantai penyu ni bukan satu tempat je. Kan banyak. Macam lagi dekat Manjung, dekat Senggari tu ada satu pantai nama Pantai Pasir Panjang. So dia literally pantai yang sangat panjang. 7 km panjang. Dan pusat penyu ni berada di kilometer yang kalau dari utara dia 1.8 baru ada pusat penyu. So ada lebih lagi dalam 5 km yang tak dipantau. So lesen-lesen ni diberi kepada nelayan-nelayan yang mana malam dia ke laut. So contohlah di sulur-sulur kat pantai tu nampak ada laluan penyu, ada penyu bertelur. So diorang boleh memungut telur ni dengan syarat diserahkan kepada Jabatan Perikanan. So inisiatif ni diwujudkan untuk mengelakkan daripada nelayan-nelayan ni menjual telur-telur ni kepada pembeli lah. So so lesen ni diorang ada lesen. Sorry Zam, diorang lesen ni ada lesen. Lepas tu diorang kutip benda tu bagi kat Jabatan Perikanan, betul? Yep. Ada dapat duit ke bila diorang serahkan telur penyu kepada Jabatan Perikanan? Ada. Oh, ada lah insentif dia. Setiap negeri rate dia lain lah. Cuma yang terkini saya tahu rate untuk Perak tak pasti. Cuma saya pernah dengar ada RM1.2, ada yang RM2. Okey, faham. Ada tanya tu, KWR3. Apa pasal Bizam dalam gelap? Dia dalam gelap sebab dia kafe. Dia dekat kafe. Ada bulan puasa ni, dia boleh jumpa kafe je. More.
Boreh. Betul. Dua roda cakap, Nizam, tolong pasang lampu. Tak jelas rupa kamu. Nanti. Tak boleh buat apa lah bang. Dia geng macam saya, kulit gelap. Tapi tak nak sedar diri. Saya tak boleh buat apa lah. Nampak gigi ya. Aduh. Tadi lighting adik kau pasang atau tak? Tak biar on. Azam? Ha? Tadi kau ada pasang lighting kan? Asal tak biar on je. Tak, tadi pakai phone adik aku. Oh, adik kau nak main phone lah. Tadi tu lah. Okay, ada soalan daripada dua roda. Ha. Lepas tu Jabatan Perikanan buat apa dengan telur-telur tu semua. So telur-telur tu dia ada tapak penetasan lah. Kan tadi saya kata tapak penetasan penyu ni dia ada dua kaedah. Dia ada satu panggil in situ, satu ex situ. So kalau in situ ni kat mana dia bertelur, kat situ dah dia telur tu dibiarkan lah. Tak maksudnya dia biar Untuk gigi je. butir. Dia tak ada masuk dalam incubation ke apa ke, tak ada lah. Tak ada, itu in situ. Cuma apa yang kita boleh buat, kita tutup dengan raga, lepas tu kita letak batu supaya tak boleh dikorek oleh biawak ke, oleh anjing ke, oleh babi hutan Oleh ke. predator lah. Oleh predator lah. Tapi Itu kalau in situ. apa Yang kedua? itu in situ. Kalau ex situ ni apa yang kita tengah bincang sekarang. Yang kita tengah bincang sekarang ni ex situ yang mana telur tu dipindahkan, dibawa ke tapak penetasan. So tapak penetasan ni yang saya kata tadi Jabatan Perikanan punya lah. So dah akan pindahkan. So suhu dia pun perlu mengikut suhu yang sepatutnya lah. Ni Ex situ tu dia dekat dalam, is it like in a lab or in a facility ataupun dia berada di luar, di pantai juga? Dia di kawasan pantai, memang ditanam dalam pasir lah. Okay. So dengan syaratnya perlu ikut nature. Contoh kedalaman dia perlu dalam 60 ke 90 cm kedalaman. Sebab penyu ni dia sangat sensitif dengan suhu lah. Sebab yang saya nak bagi tahu ni sangat penting lah. Sebab benda ada kaitan sangat ada kaitan dengan climate change ataupun global warming lah. Kenapa saya kata macam tu? Sebab penentuan suhu ni, penentuan jantina penyu ni ditentukan oleh suhu. Oleh temperature. Lebih banyak jantan ke betina adalah berdasarkan suhu. Yelah, sebab suhu. Telur penyu ni, correct me if I'm wrong Nizam, telur penyu akan menetas tanpa ibunya berada di situ, betul tak? Dia hanya akan ditimbus oleh pasir dan sebarang change of weather, environment as well as temperature of the surrounding adalah secara natural, betul tak? So sebab itulah tu memainkan peranan. Kalau terlampau panas mungkin semua mati ataupun semua jadi jantan, something like that lah kan. So sini saya nak cerita. Pegang konsep ni lah. Hot girls, cool guys. Wow. Okay. So itu yang saya selalu bagi tahu dekat bila ada international school datang kan. So ni antara yang saya akan bagi tahu lah. Hot girls, cool guys. So kalau suhu panas akan banyak betina. So kalau suhu sejuk akan banyak jantan sebab kita cool. Hot girls, jantan cool. Okay, faham. Setuju. So saya ke tepi sikit kan. Bila global warming untuk orang kat TikTok, formula Nizam baru ajar formula untuk kita tahu jantina penyu tersebut adalah berdasarkan suhu. Lebih panas adalah perempuan, lebih sejuk adalah lelaki. Hot girls, cool guys. Berdasarkan Nizam Nizam kata sebabkan perempuan ni panas barat, lelaki ni cool, tenang. Betul tak macam tu Nizam Betul. Betul Wah, Nizam setuju. Okay, baik. Sekejap, sorry. Kita selit sikit. Kita akan ada beberapa soalan daripada orang juga ni. So siapa lagi nak tanya soalan, boleh tanya soalan dekat question box ke bawah tu. Alright Okay. Boleh ceritakan sikit tak regarding the situation kita bincangkan? Adalah sikit muka. Ada, Alhamdulillah. Akhirnya jumpa juga cahaya. Apa tadi soalan? Kenapa benda ni jadi isu? Kenapa benda ni sekarang ni jadi isu ni? Okay. Aku rasa like when it comes to problem ni kan, ada satu posting dekat Facebook yang cerita pasal keadaan dekat kawasan pusat konservasi if I'm mistaken, tak terjaga, and also bila tak terjaga tu ada juga reasoning kat dalam posting tu cakap bahawa Jabatan Perikanan kekurangan staff untuk buat all these thing lah, kena pemantauan dan sebagainya. But to be fair, I did my homework tentang belanjawan. I think I will cover more on the perspective finance.
Sebenarnya kalau kat dalam belanjawan, actually dia tak ada dia tak ada details berkenaan dengan pusat konservasi. Maksudnya dekat sini kalau kita Belanjawan check negara, bukan belanjawan negeri belanjawan negara, Okay. bukan belanjawan negeri. Because I dah cari belanjawan negeri tak ada detail pasal jabatan perikanan. That's a sketchy lah. Tapi kita tengok balik pada belanjawan negara, setiap tahun memang ada peruntukan kepada Jabatan Perikanan. Tetapi Jabatan Perikanan punya section di bawah kalau sekarang ni Kementerian Keterjaminan Makanan, dia tak ada nyatakan beberapa detail. Contohnya let's say adakah ia berkenaan dengan konservasi ataupun sebaliknya dia tak macam Kementerian Alam Sekitar. Kementerian Alam Sekitar dan sustainability lah. So basically dia tak ada detail yang macam tu. So dekat sini apa yang kita boleh rungkaikan hanya beberapa dokumen saja yang boleh cerita pasal penyu, which is RMK 11, tapi yang tu cerita pasal pusat kewujudan pusat konservasi dekat Segari. Dan Segari ni dekat mana? Segari ni kat Perak. Kat bawah kan, Manjung kan? Manjung. Di Yes. utara. Manjung. Okay, so I think dari situ kita boleh nampak bahawa it is either dia sebenarnya Jabatan Perikanan kena buat reporting yang better kepada kementerian, ataupun sebenarnya saya ada satu idea gila lah, which is Jabatan Perikanan masuk ke perhilitan. Maksudnya kini dia masuk ke dalam Kementerian Alam Sekitar supaya jaga. Tapi at the same time, argument dia adalah sebab itu kawasan akuatik. That's the thing. Sebab penyu dalam akuatik, dia tak ada kena hidup liar dan sebaliknya. So dekat sini ada satu gap ataupun satu kekosongan yang mungkin dekat situ kita boleh persoalan yang kita boleh tanya dan juga persoalan yang kita boleh try untuk cari jawapan. Di manakah letaknya penyu ni dekat dalam senario ni? Adakah ia memang patut letak kat Jabatan Perikanan ataupun sebaliknya untuk mencapai efisiensi penjagaan dan pemeliharaan penyu? So I think I will leave it the question to you guys. Tapi question ni memang kita tak akan dapat jawapan sekarang because I try untuk cari jawapan tu tetapi macam tak ada. Tapi kalau kat belanjawan ni, to be honest, apa yang sepatutnya kena buat adalah suggestion kepada NGO kat luar dan CSO kat luar yang memperjuangkan pemeliharaan dan berkenaan dengan penyu. Korang kena ada more engagement and also more kepada aktivism tentang bajet. Sebab bajet dekat sini memang kita tak nampak bajet berkenaan dengan penyu. So it is quite sad untuk nampak. And then satu lagi berkenaan dengan permasalahan ni, bila cerita pasal Jabatan Perikanan dan penyu ni di bawah Jabatan Perikanan, sebenarnya kita ada beberapa case study yang community engagement dengan pihak-pihak komuniti dekat sana boleh buat lagi better daripada jabatan. And also diorang pun kewangan diorang tak berapa solid compare dengan Jabatan Perikanan. So meaning that kita boleh tengok daripada case study tu sebenarnya stakeholder engagement tu penting. Jabatan Perikanan kena berbaik dengan NGO-NGO ini untuk buat project based continuity ataupun kalau dalam bahasa layman dia adalah kena kerjasama di antara CSO dan juga Jabatan Perikanan untuk achieve efficiency dekat pemeliharaan dan pemeliharaan penyu. So I think that address the gaps ataupun address the elephant in the room lah basically. Betul. Okay, I actually agree with your observation tu bahawa permasalahan atau polemik ni timbul sebab dua perkara yang penting lah pada pandangan Iman, iaitu satu, punca kuasa tu pihak mana ataupun agensi mana, kementerian mana yang sebetul-betulnya perlu dan patut menjaga isu-isu berkaitan dengan penyu, pemeliharaan dan pemeliharaan. Kedua adalah pula berkaitan dengan funding. Itu adalah benda yang paling orang kerajaan ni suka cakap lah pasal funding. Tak cukup duit, tak cukup tenaga kerja untuk pemantauan, tak cukup kebolehan untuk pemantauan dan sebagainya. Okay, but on that matter, untuk pengetahuan semua, viewers di luar sana, dalam masa yang sama boleh silakan teruskan tap screen untuk pengetahuan viewers.
kita sekarang ni tengah merujuk tentang isu yang baru sahaja timbul, iaitu melalui posting Facebook Rakan Segari. Siapa nak search boleh di Facebook tu, boleh cari Rakan Segari, RAKAN Segari, SEGARI. Baru je post semalam pada 7.15 pagi berkaitan dengan Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Teluk Ketapang, Pangkor. Macam mana kita awal tadi dah bincangkan bahawa tempat-tempat pusat pemeliharaan dan pemeliharaan penyu bukan sahaja di Terengganu, bukan Terengganu je ada, tapi negeri lain ada. Dan dalam kisah ini yang kita bawakan kepada anda, yang mana nak sembang iklim, NSI membawakan kepada anda viewers pada malam ini adalah berkaitan Teluk Ketapang punya Pusat Konservasi dan Penerangan berkaitan dengan penyu. Yang mana sebelum ni Rakan Segari itu sendiri telah menjalankan aktiviti-aktiviti secara sukarelawan untuk menjaga, untuk memelihara dan memelihara penyu-penyu di kawasan tersebut as according to nature, as according to SOP sebaiknya untuk penyu itu tersendiri. Tetapi baru-baru Zam, dalam bila Zam dia take over 2 tahun lepas, tahun lepas 2021. So sejak 2021 Kerajaan Negeri Perak ambil alih kawasan tersebut, kawasan yang telah dijaga dengan eloknya oleh Rakan Segari tanpa sebarang funding kerajaan. Okay? So kerajaan negeri ambil alih dan membuatkan pantai tersebut terbiar. Sekarang ni tengok sampai ke semalam banyak sampah-sampah sarap rata-rata. Penyu-penyu pun tak ada accessibility yang mana dulu ada ketika Rakan Segari jaga. Jadinya itu pada Iman sangat bersalah sebab alasan yang diberikan oleh kerajaan negeri Perak adalah mengatakan tak cukup duit, tak cukup orang. Daripada tahun ke tahun, daripada 2021 tak cukup-cukup lagi. Padahal Rakan Segari daripada dulu dah jaga tempat itu dengan elok dan banyak dah hasilnya. Okay, sebelum kita nak tanya kepada Nizam, nanti kau jawab sikit Zam, apa benda Rakan Segari nak buat dekat Teluk Ketapang tu. Tapi sebelum tu kita ada soalan-soalan sikit daripada pihak viewers. Underscore panjang 24.6 underscore 24.6 tanya, kenapa rate ikut negeri? Itu pertama. Simple answer. Lepas tu kita go to the next question. Okay. Sebab memang penyu ni diuruskan oleh Jabatan Perikanan Negeri, bukan HQ. So Jabatan Perikanan Putrajaya pun tak boleh campur tangan dalam urusan penyu sebab penyu ni bawah negeri. Melainkan kalau dia di bawah perhilitan. Kalau penyu ni di bawah perhilitan, ya boleh. Sebab di bawah Perlindungan Hidupan Liar Taman Negara. So, Taman Okay, Negara baik, di bawah thank you. lah. Baik. Sebab di bawah negeri, ikut negeri. Alright, thank you. So, hey underscore WYR3 tanya, kat Perak ni tak serius konservasi penyu. Bangga dengan physical development je. Betul ke? Tu pun salah satu juga. Tapi saya nak tambah sikit lah. Galakan untuk bekerjasama dengan komuniti ni, ada satu polisi di peringkat kebangsaan, iaitu National Plan on Sea Turtle Conservation 2008 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia sendiri, Putrajaya. So macam dia kata, nampak ada haywire bawah ni tulis, Putrajaya hanya provide guideline je. So Putrajaya dah keluarkan guideline pada tahun 2008 untuk menggalakkan kerjasama komuniti untuk usaha konservasi penyu ni lah. So, tapi negeri-negeri lah tak ikut. Negeri tak ikut lah sebab dia cuma guideline, dia tak ada, dia bukan arahan undang-undang apa-apa. Dia tak ada kuasa arahan lah. Bukan. Betul. Okay, thank you. Okay, tapi soalan seterusnya daripada WYR3 juga. Dia tanya, ini merasa Syakib boleh jawab kot. Meaning, macam tadi cakap pasal bajet kan, tak ada langsung bajet yang khususnya untuk penjagaan, pemeliharaan dan pemeliharaan penyu di bawah belanjawan negeri. Tapi belanjawan peringkat persekutuan ada, cuma tu pun tak ada specify untuk penyu, betul tak? So dia tanya, meaning diorang ni tak serius untuk fight for budget yang diorang require, right? Maksudnya jabatan lah kot kan, jabatan dan kementerian tak serius untuk jaga penyu-penyu. To be honest, dia bukan tak serius. I think kita pun kena ada benefit of a doubt on diorang punya niat. Mungkin reporting diorang tak berapa perfect compare dengan jabatan-jabatan lain. So I think itu salah satu nilai accounting yang diorang kena check juga dengan jabatan lain, macam mana boleh seragamkan. Contohnya salah satunya yang kita boleh tengok antara yang terbaik adalah Perhilitan dengan Jabatan Perhutanan. Diorang memang tunjuk detail. Duit
duit ni pergi ke mana and duit ni pergi ke program mana. Kalau let's say berkenaan penyu is beyond program, dia akan jadi salah satu apa ni, dia ada punya kod dia iaitu kod 4000 ataupun kod 5000. Itu adalah coding kat dalam belanjawan. So kalau kat situ bila dia nyatakan dia secara detail and kod di bawah mana, dan kita senang nak trace untuk apa ni, belanjawan-belanjawan. Tetapi kalau cerita pasal benda ni juga, selain daripada belanjawan, kita pun kena tengok sejauh mana Jabatan Perikanan di Perak buat communication dengan stakeholder ataupun communication dengan komuniti-komuniti setempat. Kalau let's say kekurangan komuniti setempat, dan itu yang menjadikan problem bertambahan belanjawan dan juga kualiti untuk pemeliharaan. Kita jarang cerita pasal kualiti pemeliharaan. Kalau kita tengok dekat bahagian Terengganu dia dah improve kualiti pemeliharaan. Dia ada macam-macam. Dia ada stakeholder engagement, dia ada stakeholder engagement, dia ada bawa konsultan dan sebaliknya. Dan kat situ kita boleh tengok the detailing tu lagi better. And apabila ada kualiti pemeliharaan dan backed by data dan a strong engagement, kat situlah investor-investor luar negara boleh invest. Kita bukan nak tap duit dekat dalam negara je. When it comes to conservation, kita tak patut tengok conservation ni as ini bukan hanyalah tanggungjawab negara ataupun tanggungjawab negeri, tetapi kita kena tengok pada solusi ataupun permasalahan yang lebih besar. Dan kat situ kita perlukan investor-investor luar negara untuk menyahut cabaran dan juga menyahut seruan investment untuk Malaysia, especially kat Perak. Dan Perak baru-baru ni kat dalam Perak Sejahtera 2030 ada nyatakan tentang pelaburan-pelaburan luar negara. Kenapa nak kena fokus kepada pekerjaan yang contohnya macam construction ataupun tourism, sedangkan penyu, salah satu conservation tu pun boleh offer investment yang berbentuk bernilai juga, ataupun kita panggil dalam istilah jargonnya adalah natural capital asset. So itu salah satunya. So kat sini sebenarnya banyak cara. Kalau kita nak tutup gap, kita nak tutupkan kekosongan kekurangan dana dan sebaliknya, kita ada cara lain, iaitu cari duit dekat luar negara. Kita boleh tap kepada investor. Ada je macam BlackRock, JP Morgan memang nak invest. Tinggal kalau kita tak ada data, kalau kita tak ada background yang kukuh, kita tak ada story-story, naratif-naratif daripada komuniti yang menceritakan tempat ni dijaga dengan baik dan sokongan bersama dengan komuniti ataupun kerjasama dengan komuniti tu memang rapat dan kuat, macam mana nak meyakinkan investor-investor ni untuk tu. So I think benda tu elemen yang paling penting apabila berkenaan dengan investment. Itu adalah investment conservation 101. So I think I do think that what you said just now is very important sebab usually kita satu fokus kat dalam Malaysia ni berkaitan dengan funding adalah of course cari funding kerajaan ataupun local players lah, domestic players dalam Malaysia saja. Tapi bila mana Syakib cakap pasal funding kita boleh cari overseas, cumanya important part is the data, pengumpulan data dan juga itulah yang akan menunjukkan kepada orang di luar sana bahawa apakah status dan juga apa yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan akan boleh dilakukan. That's good. Okay, so then that goes to the question. I mean I open this to Nizam lah juga, iaitu berkaitan dengan K_WYR3 cakap, and that's the reason why local community or NGO offered their manpower to cover apa yang jabatan tak mampu, tapi jabatan hostile towards NGO dan community. Anggap orang kampung tak reti. Macam mana tu? Putrajaya hanya provide guidelines, SOP, good practice management policies. Okay, yes. Macam mana tu? Ya. Benda tu memang saya kata. So untuk makluman yang tanya tu, dia sebutan dia haywire. Orang panggil dia wire. So dia, haywire. Ni yang haywire tu dia nak admin rakan segari tu. Oh ya ke? Baik. So dia senior saya di Kuasa lah. So dia satu aktivis Sabah dalam Kuasa. So dia klik saya lah di sana. So sebelum saya jawab tu, saya nak clarify
something lah. So yang uruskan pusat penyu di Teluk Ketapang bukan Rakas Gari. So Rakas Gari ni ialah satu jaringan NGO ataupun pencinta alam sekitar di daerah Manjung. So maksudnya dalam Rakas Gari ni ada banyak NGO. Dalam Rakas Gari ni ada Puasa, ada banyak, ada GRAS, ada juga komuniti-komuniti. Sekejap. Saya yang lain slow ke macam mana? Teruskan. Oh, korang duduk kamera. Tak, bukan. Sila. Mungkin Tak, aku problem tadi buat. Okay. Akan connection problem. Okay, so Tak. yang uruskan budak penyu di Pangkor ni ialah Kampung Penyu Kampung Penyu lah. Kampung Penyu ni nama panjang dia Kampung Penyu Conservation and Education Center ataupun NGO dia Satuan Pesisir dan Pemeliharaan Penyu Pulau Pangkor. Tu yang uruskan lah. So kita yang uruskan penyu di Pangkor ialah Kampung Penyu. So dari Instagram dia juga, shout out to Kampung Penyu, kampung.penyu. So nanti boleh buka Instagram kampung.penyu lah. Maybe next time kita boleh invite juga Kampung Penyu. Kalau invite pun saya jugalah. Saya MC Kampung Penyu juga. Okay, so tadi untuk menjawab yang kata Semua kau nak mulut Zam. So nak menjawab kepada soalan yang kata yang jabatan angkat komuniti tak tahu apa, ya betul. So they mention that. So benda tu memang step back kena tau. Kata macam komuniti tak tahu apa-apa, kita ingat kita takut dengan orang kampung. So benda-benda tu memang orang jabatan yang dekat kat muka kita tau. So macam dia anggap they know everything. Even though benda tu dah proven, kita dah buat 5 tahun berjaya apa semua. Tapi hanya sebab kita tak ada punca kuasa. Ini satu benda yang saya dan komuniti fed up di Pangkor ni, bila dia dah sebut punca kuasa, memang apa benda pun tak boleh buat dah. So komuniti tak boleh buat apa sebab komuniti tak ada punca kuasa. So dan dia sangat, tak tahu, bila banyak kali kita buat perjumpaan, jabatan lebih menjadi defensif tau. Kita datang bukan nak cari gaduh, bukan nak, kadang sebab sampai sekarang, even sejak daripada hari yang kena ambil alih sampai hari ni, masih tak ada lagi satu proper session yang mana kita boleh duduk semeja dengan pengarah dan kita bagi tahu apa benda yang kita nak sebenarnya. Dan kita nak tahu juga apa perancangan. Sedang sampai hari ni, masih tak ada statement daripada Jabatan Perikanan apa dia punya plan jangka masa panjang. Dia dah ambil alih 2021. 2022 senyap. Tahun lepas dah rasmikan tempat tu. Julai 2023. Kita walaupun tersakiti kita datang juga. Kita datang juga majlis perasmian tu. Tapi lepas dah rasmi tak ada apa dah. So pelancong kata datang satu Ahad, staff tak ada. Pada tempat tu macam kan. Tapi staff dia kerja ikut mungkin hours. Isteri Jumaat. So macam kacau jugalah. Dan bila Macam mana nak conserve kalau masa ikut working hours kan? I mean waktu pejabat. Bukannya penyu tu datang waktu pejabat nak menetas tak? Ya, penyu bertelur malam kot. Kalau dulu macam dekat dalam posting Rakan Segari ni kan, dia tulis ada macam kenapa tiba-tiba pula ada bersimen pula dekat tepi pantai. Ya. So untuk makluman, di dalam kita ada maksudnya guideline pembangunan lah. So kita ada daripada peringkat federal, kita ada RFN Rancangan Fizikal Negara, di peringkat negeri ada Rancangan Struktur Negeri, di peringkat daerah kita ada Rancangan Tempatan Daerah lah ataupun Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran apa kan. Okay. Lepas tu, so untuk makluman, dalam Rancangan Fizikal Negara yang ketiga, sekarang ni kita RFN 4 lah, tapi yang ketiga RFN 3, mana-mana pantai pendaratan penyu berada di dalam kawasan sensitif alam sekitar tahap 1, KSAS tahap 1. So maksudnya memang tak dibenarkan sebarang pembangunan kecuali yang berisifat rendah dan juga untuk pendidikan dan ekopelancongan lah. Cuma bila dah RFN 4 dia dah ubah. Maksudnya pantai pendaratan penyu yang dah diwartakan sebagai kawasan perlindungan sahaja di KSAS 1, tapi pantai pendaratan penyu yang belum diwartakan KSAS tahap 2. But still, even though tahap 2 still tak boleh buat pembangunan yang konkret.
Macam yang sebelum ni community buat, kita memang buat pakai buluh tu. So memang kita anggap this one nama Kampung Penyu. But pantai belongs to the penyu. It's not, kita ni hanya sebagai orang yang diberi amanah untuk jaga je. So walaupun kita dah caw daripada tempat tu, pantai tu masih macam-macam balik. So that's why kita bagi Kampung Penyu. So bila KSS tak satu, dia tak bagi. Tapi dia tahun lepas, hujung tahun 2022 kita ada Kampung Penyu dan Rakan Segari, kita ada keluarkan satu posting lah. Kita lalu di tepi jalan, kita nampak dah start kerja-kerja korek tu. Kerja-kerja korek kan. Tahu-tahu dah ada cerucuk-cerucuk besi. Dah kenapa kan? Rupanya dia nak buat galeri kat situ. Dah ada Nak buat apa? Lepas tu dia nak buat galeri. Tapi galeri dia, kita punya lah sebelum ni minimizekan pembangunan kat situ sebab kita nak reservekan pantai tu untuk penyu lah. Tapi tiba-tiba dah ada galeri. So kita macam sepatutnya pembangunan yang dibuat perlu mengutamakan penyu. Bukan mengutamakan pengunjung, bukan mengutamakan orang yang jaga, tak. Pada saya, utamakan penyu. So, tapi ni bila maksudnya galeri untuk tunjuk pasal penyu ke? Ya, memang galeri tu penyu lah. Counter produktif, betul. Yang ironinya sekarang, dia bukan jadi galeri tau. Dia dah jadi museum. Sebab penyu tak ada. No, aku rasa sebab diorang nak buat ekotourism tapi it went wrong. Tak consult dengan Seriously, langsung. Tak consult langsung. Memang aku rasa it went wrong. Kalau dia consult, kalau dia consult, kita ada cara. Kita boleh bagi tahu apa yang sebaik. Sebab kita dah buat sekitar 5 tahun tu. Bukan kita nak sombong, apa tak. Tapi kita nak minimalkan impact. Bincang dengan orang yang dah buat kat situ. Memang kita tak ada punca kuasa. Dan Jabatan Perikanan Perak yang kata orang kampung dan juga orang yang dah handle sampai 5 tahun tu tak ada ilmu. Ya. Ayat bukan tak ada ilmu lah, tapi it sounds like that. Aku rasa when it comes to this, sepatutnya aku fikirkan museum tu, ini aku fikir secara general lah. Museum tu mungkin dia nak fikir sebagai ecotourism, tapi aku rasa it went wrong because it is not planned as it thought lah. Apa yang diorang fikirkan tu ini akan jadi pada saat ini. Tapi aku rasa apa kesilapan Jabatan Perikanan Perak adalah diorang tak tengok peda macam mana diorang nak buat ecotourism and apa benefit museum dan apakah cost dan juga profit akan datang ataupun dalam bahasa jargon ekonomi cost benefit analysis berkenaan dengan museum. Aku rasa diorang tak study benda ni and it is something that's quite worrying. Betul juga apa yang cakap Nizam. Dekat mana Jabatan Perikanan Perak nak letakkan pelan jangka panjang ataupun pelan 10 tahun, macam mana kita nak cerita pasal konservasi penyu. Aku rasa that is the most important dengan vital thing to do right now. If let's say you don't have that, then how you gonna conserve that one? Aktiviti utama prioritization adalah konservasi penyu. Keduanya adalah macam mana nak maintain budgeting ataupun funding berkenaan management dan sebaliknya dan pekerja-pekerja semua. Dan ketiganya macam mana kita nak scale up konservasi itu into a different place ataupun a different heights. Adakah dia akan stay menjadi konservasi and then duit tu habis dana awam ataupun dana biasa tu akan habis begitu saja ataupun memang ada returning profit ataupun return value. So aku rasa that's one thing yang diorang kena fikir actually bila buat cerita pasal pelan jangka masa pendek dan panjang. Diorang kena fikir 3 benda ni. Betul, sebenarnya kan secara peribadi, pandangan Iman sebagai rakyat Malaysia sendiri, Malaysia ni dah banyak sangat museum, banyak sangat galeri yang in the end of the day is not really effective in any way. Kat Melaka berapa banyak museum ada dan adakah ia betul-betul menarik pelancong? Dan tujuan museum ataupun galeri itu adalah untuk menunjukkan sesuatu perkara yang sudah tidak ada ataupun benda kita dah tak boleh tengok real life. Benda sekarang ni ada penyu dekat pantai. Pantai tu memang penyu datang. And orang would prefer more untuk tengok penyu secara fizikal berbanding dengan tengok gambar-gambar, tengok description, baca description saja.
Betul. Satu lagi aku rasa diorang tak ada clear timeline. Satu lagi clear deliverables. Apa kalau let's say lah dia nak buat projek konservasi tu as a one of the project dekat bawah Jabatan Perikanan. Diorang tak ada clear deliverables ataupun apa yang patut dicapai. Okay, let's say tahun ni ataupun dalam masa 6 bulan ni, apa yang patut dicapai. Mungkin KPI dia adalah kena achieve berapa banyak telur penyu yang boleh diselamatkan ataupun boleh dikonservkan. Itu benda yang diorang tak ada. Even kalau kita tengok National Policy on Biological Diversity, which is daripada 2016 hingga 2025 if I'm not mistaken. Dekat situ telah menggariskan ada KPI untuk di-achieve for penyu, tetapi adakah benda tu matching apa yang Jabatan Perikanan Perak buat, matching dengan dasar yang telah diletakkan di peringkat kebangsaan. Itu salah satu watchers ataupun NGO yang bergerak sebagai pemantau boleh memantau adakah ia boleh benchmark, adakah dia boleh relate, adakah apa yang kita buat ataupun Jabatan Perikanan buat selama ni adalah menepati sasaran ataupun heading towards that way. So I think that should be one of the thing yang kita patut tengok, dan juga Jabatan Perikanan pun tak boleh ambil sambil luar berkenaan dengan benda ni, sebab rakyat menonton adakah KPI boleh achieve, duit dana awam ni digunakan sehabis baik untuk program-program ni ataupun sebaliknya. Interesting. Okay, kita tengok ada soalan kat bawah ni. Before ada daripada Kinah Omar. Kata basically tak strategic planning, #fail. Dia juga kata ni kejar KPI je ni, dan dia kata nak habiskan bajet tahun itu. Dan juga Haywire cakap conservation is not their priority, padahal penyu ni indicator for good water quality and water surrounding, which is also related to fishery resources. So apa pandangan korang? Aku ada jawapan. Okay, silakan. Okay. Aku tertarik dengan statement daripada Haywire ni lah. Sebab tahun lepas. So bila kita dah tak boleh nak collaborate, so kita jadi mata community lah untuk apa yang berlaku di pantai tu. So kita complain. Isu yang sama, sampah, tak ada siapa buat pemantauan, tak ada data collection. Saya tambah sikit pasal data collection. Kita buat data collection ni since 2017. So memang ada peningkatan lah. Daripada kita mula dengan 19 sarang. Meningkat next year 24. Next year meningkat 28. Memang tak banyak bandingkan dengan Pantai Timur yang berapa ribu-ribu tu. So, kita start dengan 19, 24, 28. Waktu PKP kita banyak 37 sarang. Waktu PKP. Dan tiba-tiba waktu 2021 dah kena take over, menurun ke 18 sarang. Dan 2022 5 sarang. Tapi kalau tanya orang Jabatan Perikanan, they have no clue. Sebab dia memang tak buat data collection. So macam mana dia nak set up KPI, nak buat timeline. So apa benda pun, sebab dia tak ada buat data collection. Dan bila community nak collaborate, kita willing untuk share the data. Dan data ni bukan data sendiri, kita buat dengan USF. Dan dia macam tak ada macam buat tak enak. Okay, lepas tu bila kita bagi tahu kat perikanan tempat ni bersifat banyak sampah apa semua, ada pemantauan, dia kata kamu kena ingat Jabatan Perikanan ni kita bukan jaga penyu saja, kita nak jaga ikan-ikan kat sungai, nak jaga nelayan. So nampak statement kat situ menunjukkan penyu ni dah dianggap sebagai liability. Sebab Jabatan Perikanan dia bukan jabatan yang untuk konservasi. Walaupun sekarang dia dah ada cawangan konservasi dan pengurusan sumber. Cuma perikanan ni ialah di bawah Kementerian Pertanian yang mana untuk dapatkan hasil pertanian. Maksudnya aquaculture, hasil-hasil tangkapan ikan. Tapi penyu duit lah, untuk buat duit lah. Betul. Ya, penyu ni tak beri duit sebab kau tak boleh jual penyu, kau tak boleh jual telur-telur penyu. Betul. Tapi penyu instead kau kena keluarkan lagi duit. So apa yang komuniti buat ialah Jabatan Perikanan negeri tak payah keluarkan duit, serahkan kepada komuniti. Komuniti ada cara kita. Tahun lepas kita dah secure funding sampai 20k. Kita buat program
sekolah international school, apa benda kita buat program, boleh sangat nak cover. Tapi bila we don't even have say proper session yang mana kita boleh jumpa orang Jabatan Perikanan. Kita nak sembang benda ni, tak ada. Diorang sangat defensif dan mengelak daripada berjumpa dengan komuniti. So betul lah apa yang Hewan cakap ni. Conservation dia priority lah. Sebab dia kata kita bukan nak jaga penyu saja, kita nak jaga ikan, kita nak jaga nelayan lagi. Bukan hanyut lagi apa semua. Correct. I agree with that. I mean, sometimes this civil bukanlah civil servant specifically, but civil government agencies tend to mention all their job scopes, but none of them are achieved. Correct? Dia cakap kita ada kerja A, B, C, D sampailah Z. Tapi apa yang daripada A sampai Z yang tercapai, betul-betul tercapai? Adakah memang dia akan sampai kiamat pun akan mengatakan kita banyak sangat kerja ni, so buatlah pencapaian macam untuk satu ni 10%. Adakah itu sampai bila-bila sifat orang kerajaan, tak kisahlah agensi kerajaan peringkat negeri ke, agensi kerajaan peringkat persekutuan ke, adakah itu sifat yang akan sentiasa berada di situ, ataupun it's high time for you to focus on, kalau tak boleh focus on all, focus on all lah. Dia memang tu tanggungjawab kan. Focus on all and cari jalan, bukan cari alasan. Ya. Dan kita dah Aku rasa if let's say kalau Jabatan Perikanan tak boleh buat, then you know what, you let the portfolio pergi ke perhilitan ataupun somewhere else that offer sincere interest untuk work it out, and at the same time if let's say tak ada capacity, then you work it out, you tunjuk you deserve untuk dana awam sekian untuk dibayar. Dan if let's say kalau tak ada duit juga, you know what, kita ada Malaysian yang work untuk cari investment untuk nature based solution ataupun untuk penyu. So why not we work it on it? I think Jabatan Perikanan crook or by crook, no, I think to this date diorang kena mengakui kalau let's say you guys tak boleh buat, then you need to let off the portfolio and let someone in to do their very best untuk buat conservation penyu ni in a very different benchmark. I think that is a point yang kita semua boleh agree. Kalau let's say Jabatan Perikanan tak boleh buat job ni, then you know what, let it go. You kasih this portfolio kat orang lain ataupun jabatan lain yang lebih layak and lebih ada hati nak buat. Then I think that will be much better so that we can achieve the efficiency. What do you think? Betul. I mean, what you're saying, I do agree. Dalam masa yang sama, kalau we're not saying yang Jabatan Perikanan ataupun agensi kerajaan yang berkaitan dengan penjagaan, pemeliharaan dan pemeliharaan penyu ni adalah ego tinggi, tak cakap tapi kalau diorang ni ego sangat-sangatlah tinggi, terlampaulah sombong angkuh, kalau terlampaulah benda-benda ni yang negatif ni, you can always use these NGOs, CSOs ataupun persatuan-persatuan yang dah memang buat kerja ni for the benefit. Kan? Maksudnya macam Nizam and the gang, daripada dulu memang buat free of charge je, diorang tak ada ambil pun charge. Of course diorang cari funding sendiri apa semua untuk in the end of the day hasilnya untuk laburkan balik semua kepada penyu. Diorang memang sanggup buat tu. So kenapa tak boleh ketepikan ego? Kalau ia pun lah kan, kalau terlampau lah ego dan sebagainya, gunakanlah diorang ni. Tak payah bagi diorang kredit pun tak apa. Asalkan penyu terjaga. Betul lah Azam? Betul. Betul. Saya suka part kredit tu lah. Sebab sebelum ni diorang kata lah, Jabatan Perikanan ni dia rasa tercabar sebab ada komuniti yang boleh buat. So dia rasa macam aku ni orang yang berkuasa untuk menjaga penyu, tapi aku tak boleh buat bagus macam diorang ni. So dia take over. So instead of dia improve, dia jatuhkan orang tau. Sebab dia tak boleh naik, dia jatuhkan orang je lah yang dia boleh buat. So pada aku macam benda ni pun susah lah mentaliti orang Malaysia macam ni kan. Mentaliti orang Malaysia, even orang kerajaan pun macam tu nampak orang lagi bagus, tikap pun. Ataupun aku ada another proposition. Okay, since Jabatan Perikanan Perak cakap diorang kekurangan orang ataupun kekurangan staff, why not you jadi service enabler where korang as Jabatan Perikanan ni hanya jadi project manager je. So you duit yang ada itu, duit untuk conservation penyu,
you kasih bulat-bulat ataupun maybe you nak buat deliverables or whatever dengan community ataupun CSO, buat je dengan diorang, kasih diorang duit. So if let's say kalau you dah letak deliverables dengan timeline, contoh let's say dalam masa 3 bulan you need to achieve this. So panggil NGO ni, we check with them. Do you do you complete ataupun accomplish point-point ni ataupun accomplish deliverables ni. So from there, you not just helping you're not just creating a efficiency stakeholder engagement ataupun dari segi management tu you enhance the efficiency, tapi at the same time you consider you task delegate, you team kecil, you delegate lah ke orang lain. At the same time you boleh ada giving economy to the CSO. Orang-orang biasa, macam contohnya orang yang build passion pasal penyu, dia akan join that NGO, dia akan work on that project, and then at the same time dia dapat gaji, and gaji tu bermaruah, dan the cycle goes on. It is going from rather than toxic, dia jadi macam circular economy per se, Betul, I agree. I mean, dia buat ikut kemampuan. Macam statement Nizam kata tadi, Jabatan Perikanan cakap dia orang rasa tercabar, komuniti boleh buat sendiri. Tak payah rasa tercabar. Dan memang kau tahu kau berada punca kuasa. So gunakanlah punca kuasa tu seloknya. Manage, lead, bukannya take over. Because leading is the crucial part in making sure penjagaan penyu ni terjaga. Di mana mereka di pusat konservasi di Jabatan Perikanan ni buatlah satu task force. 5 orang pun settle. Seorang ni pun tak apalah. Seorang tu lah just manage untuk ni ruang pejabat ni. Okay, so dia akan panggil CSO, NGO, apa semua datang bincangkan. So execute tu NGO. Banyak je jabatan kerajaan lain, banyak je agensi kerajaan lain, banyak je kementerian pun yang lain buat struktur macam tu. Tapi kenapa Jabatan Perikanan tak boleh nak buat macam tu? Kan? Macam contohlah kita ambil KKM. Mental health punya situation. Dia banyak setiap tahun memang akan keluarkan grant. Lagilah, dia tak plan pun. Dia bagi grant je terus kepada NGO-NGO ni untuk laksanakan mental health punya isu. So kenapa satu Jabatan Perikanan tak boleh buat macam tu? Okay, tak ada duit, fine. Kau bagi je lah ruang untuk orang-orang yang memang berkebolehan buat benda ni. For free pun tak apa. Diorang pandai-pandai cek duit pun mungkin susah lah. Tapi boleh lah juga. Diorang sanggup sebab ini dekat pada hati mereka. Aku ada tea sikit lah. Macam mana? Ni dengar semua dengar. Nizam nak bagi tea sikit tentang benda rahsia ni. Yang mana boleh screen record lah. Okay, tapi sebelum jangan cerita. Siapa nak dengar Nizam punya tea ni, tap screen dulu. Tap banyak sangat kali. Tap Tap sebelum Nizam bagi tahu cerita yang sangat panas hangat untuk anda. Okay, silakan Zam. Okay. So berkenaan dengan pembinaan di kawasan sensitif alam sekitar lah, di kisah tahap 1. Maksudnya sebelum ni kerjasama di pusat penyu tu adalah kerjasama lepas kami dah komuniti dah kena halau, dirancang untuk diadakan kerjasama antara Jabatan Perikanan dan juga Majlis Pembadanan Manjung. So kalau ada staf APM yang tengok ni sebenarnya petik kan. So nak diadakan kerjasama. Tapi Jabatan Perikanan ni sangatlah liat, dia mengenepikan input-input daripada MPM dah. So banyak perkara yang dia nak buat sendiri sampai MPM pun jadi fed up. Antaranya ialah pembangunan yang aku cakap tadi lah, dia nak buat galeri tu. So untuk maklumat, dia buat all this korek-korek pasang-pasang sunsut-sunsut besi ni semua tanpa ada kebenaran merancang oleh majlis. Nampak betapa gangster Jabatan Perikanan Perak ni. So dia buat, dan benda ni satu isu yang besar di kalangan NGO di sekitar Manjung dan juga MPM waktu tu lah. So macam kau agensi negeri, tapi even MPM diorang nak repair, nak renovate tandas pun dia letak signboard kebenaran merancang tu. Siapa kontraktor yang terlibat, berapa lama projek ni. At least orang awam yang lalu kita boleh tengok itu memang common sense dan itu memang prosedur je lah. Maksudnya nak buat apa projek ni, lagi pula kau nak buat projek dekat kawasan sensitif alam sekitar tahap 1. Walaupun tanah tu tanah kau, tapi pembangunan still dengan majlis. Tapi
majlis pun tak tahu. Majlis Betul. tahu Betul. lepas, I mean, lepas dapat Zam, apa tip kau cakap daripada tu betul, Zam? Ha. Apa kau cakap tu betul, Zam? Sebab Hmm. benda ni benda basic, bro. Benda basic yang semua orang tahu. Semua orang yang biasa memang akan tahu, iaitu sebarang pembangunan nak buat renovate rumah pun kau kena minta izin majlis dulu. Ni apatah lagi kawasan yang sensitif. Kawasan yang berkaitan Tahap dengan 1. alam sekitar. Tahap 1. Dan benda simple macam tu, benda basic pun. Walaupun dia Jabatan Perikanan Negeri Perak sendiri, takkanlah tak tahu dan takkanlah tak ada hubung kait ataupun communication yang open di antara Jabatan Perikanan dengan majlis pembandaran kawasan tu. Weh, berat. Ya. Jadi, So waktu tu itu antara yang kami highlight lah. Kenapa pembangunan dekat kawasan sensitif alam sekitar tak satu, tak ada signboard. Kalau projek-projek lain, even orang nak buat pondok tepi pantai pun, tak ada kebenaran merancang, majlis datang pasang tik kuning kan, malu lah korang. Ini jabatan negeri. So bila kita ni kata kami ni jabatan negeri. So saya ego gila. So ada that one moment aku dengan kawan aku pergi, memang kebetulan gila, datang dekat MPN. Kita datang untuk dapatkan data pasal pelancong yang ke Pangkor lah, sebab kita walaupun kita dah tak operasi tempat tu, kita still patient lah. So kita masih mengumpulkan data pelancong sebab kita nak tahu kesesuaian aktiviti yang kita nak buat lah. Tengah-tengah sembang dengan pegawai MPN tu, tak nak sebut nama, tiba-tiba ada dua orang pegawai perikanan masuk pejabat tu. Dia kata nak jumpa dengan encik tu. Encik tu kata nak jumpa. Lepas tu jumpa lah, dia sembang. Aku dah tepi. Rupanya dia tengah nak buat rayuan. Rayuan sebab dah buat bangunan siap tapi tak buat kebenaran merancang. Tak ada kebenaran merancang. Nak buat rayuan supaya tak ada dapat notis apa-apa lah. Lepas tu dia macam kita dekat sini jabatan. So isu ni G2G tau. Maksudnya isu antara agensi sama agensi punya isu. So dia tak nak lah, takkan lah macam jatuh air muka dia kalau projek negeri punya projek tahu-tahu dah kena pasang tik kuning kan. So dia pergi buat rayuan. Tapi walaupun in the end memang dah tak tahulah approve ke tak, sebab sampai sudah dah buat operasi, signboard tu masih tak nampak. Sebab pada aku, walaupun kau dah buat rayuan still, letak adalah signboard. Orang nak tahu kat siapa kontraktor. Sebab kata dapat dana daripada negeri, takkan rakyat tak ada hak. Tak ada hak untuk tahu kan. Takkan itu pun bawa akta rahsia rasmi je kan. Apa nak rahsia sangat. Tahu-tahu dah naik dah bangunan, rakyat tak tahu, orang tak tahu apa-apa. Tu hati dia lah. So kalau ada orang ATM yang tengok, nak tahu jugalah apa status galeri kat situ tu. Halal ke haram. Tapi okey. Pada pandangan kita pun sebenarnya dah nak dekat-dekat dengan hujung-hujung dah ni. So sebelum kita nak pergi ke hujung tu belum hujung kita tapi nak sebelum pergi hujung tu, mungkin kenapa aku Iman rasa sendiri kenapa benda ni tak dapat coverage, tak cukup ramai orang tahu dan mungkin tak cukup ramai orang kisah. Ya, sebab sebelum ni banyak yang kecohkan benda ni NGO tau. Dan banyak kali tau. Maksudnya sebab kita memang dah ada phone number personal dengan orang-orang jabatan. Sebab kita dah banyak kali engage dengan orang sebelum ni pun. So macam tahun lepas, sebab saya rasa ada salah seorang viewer kita ni Otai Manjung, Abang Aman. Abang Aman ni saya punya klik dengan kuasa jugalah. So banyak bantu kamu penyu juga di Pangkor. So apa yang berlaku ialah orang-orang jabatan ni dia sangat takut dengan sosial media tau. Dia sangat takut. So bila kita post something dah benda tu kecoh, diorang akan cari kita terus. Macam, boleh tak awak padam ni? Kenapa awak post ni? Awak nak kerja sama tapi kenapa awak? Dia pakai macam tu. Kata nak jadi kawan dengan jabatan tapi kenapa cari gaduh? Siapa yang cari gaduh dengan siapa sebenarnya? Macam tu lah. Dia cuba bagi tahu apa yang betul. Sebab itu good point. Betul. Yeah. No. Dia kata kita bukan selalu raya betul. Tapi kita dah buat surat iuran, kita dah buat permohonan. Betul. So sebenarnya dia tak indah. Sebagai lawyer untuk pengetahuan semua, nasihat saya benda tu anda tidak salah. Kalau betul lah anda salah dan jabatan tu kena keluarkan surat saman defamation, surat saman malu, surat saman fitnah, barulah benda tu tak betul. Tapi kalau jabatan kontak korang cakap turunkan benda tu, kata gaduh ni tak betul dan sebagainya, dan dia orang tu nampak sangat tak betul.
So lepas ni sebenarnya kita sebagai orang-orang yang kisah tentang alam sekitar, conservation, terutamanya untuk mereka yang tidak bersuara, binatang-binatang, alam sekitar, pokok-pokok ni semua, biodiversity ni tak ada suara. So untuk kita ni memang kena viralkan dan tak kisah apa yang jabatan tu cakap, sebab memang we are in the right. Of course kena refer pada lawyer lah, sama ada betul in the right atau tak lah kan. Tapi as of apa yang Nizam cerita tu memang betul lah kita tak ada salah pun. Kita ceritakan apa yang jadi dan apa yang tak dilakukan oleh jabatan sendiri. Ya. Okay. So sekejap, kita ada komen tu daripada Iswan Nur, tapi suami dia yang pakai akaun isteri dia daripada Michan, dia kata, Syakir, Iman. Ya bro, lama tak jumpa. Ya, kau kan sibuk. Tentulah. So Kina Omar pun ada tambah, sebab Malaysia ni banyak sangat benda macam ni, attention diverted, isu alam sekitar bertimbul. Correct. Nak kata pasal alam sekitar punya NGO, CSO dan sebagainya, banyak sangat dah pun. Cumanya tak pernah dapat highlight yang besar sebagaimana perkara-perkara lain. Mungkin sebab of course isu ni tak sehangat politik semasa, dan mungkin juga ada bukan big pharma lah, big corporation yang funding untuk mendapatkan projek-projek di kawasan-kawasan sensitif, tanah-tanah yang sepatutnya digazetkan tapi dia nyah gazet. Tiba-tiba dinyah wartakan, ungazetted pula kan. So we have to understand and realise bahawa situasi di Malaysia ini wujud bahawa konservasi alam bertentangan dengan pembangunan negara, iaitu bertentangan dengan big ataupun deep pocketed people, business yang inginkan tanah-tanah tersebut, ingin memajukan kawasan-kawasan yang sangat sensitif untuk alam sekitarnya. Jadi kita mungkin nak sampai recap dan recap perbincangan kita berawal, recap balik masalah kita dan recap solution dia. Silakan Nizam, Masuk Syakir. Okay, sebab tadi ada, sebelum recap saya terpaksa kena cerita kat sebab tadi Iman ada sebut pasal big company yang nak teringin sangat dekat kawasan-kawasan sensitif ni kan. Sebab itu juga yang berlaku di Manjung, di Segari. Walaupun dia pusat penyu yang diurus oleh jabatan, tapi dia tak menjanjikan bahawa kawasan tu takkan diganggu. So kalau perasan dalam penulisan Rakan Segari tu, ada biasa berkenaan kawasan pantai penyu tu dirogol untuk pengorekan pasir. So saya kata tadi pantai 7 km kan. Ada satu pantai nama Tanjung Gemuk. Pantai Tanjung Gemuk tu kita dah buat demonstrasi dengan bersama-sama komuniti 2 kali lah. 2022 kita dah buat, 2023 pun kita dah buat. Dan itu yang tahun lepas ada pernah, nanti kalau siapa-siapa buat TikTok, cubalah search apa Segari Gaduh ke apa ke. Dan so dalam video tu ada NGO pakai baju penyu bergaduh dengan gangster. So dengan waktu tu YB pun ada Adun Tata Remes. YB Wong Mei Ing. Dengan YB kena terperangkap dalam tempat tu tau. So dalam tempat tu ada NGO. YB gaduh untuk siapa? Gaduh untuk gangster ke? YB sama-sama dengan komuniti lah. YB dengan komuniti dengan NGO. Okay. Nasib baik. Untuk buat statement, buat sidang media. Kita jemput media apa semualah berkenaan dengan isu pengorekan pasir di situ lah. Macam mana kita nak urge supaya nak dapatkan attention daripada jabatan-jabatan PKS, terutamanya Jabatan Perikanan yang obviously memang ada pusat penyu kat situ, tapi sampai sekarang tak ada any statement. So apa yang jadi hari tu memang kita kat dalam tu, dan laluan keluar ditutup oleh gangster-gangster yang korek pasir ni, kita tak boleh keluar. So adalah video tolak-menolak, ada yang nak panggil polis lah, apa benda lah. Lepas tu so kita Polis datang. Datang. Lepas tu memang Polis tolong siapa? Polis tolong gangster ke? Tolong ni? Tolong kita, polis lagi kita, sebab kita dah bagi tahu SD semua untuk buat sidang media kat situ lah. Baik. Pada aku tak ada masalah. So cuma waktu tu gangster tu lah. Sebab sebelum ni pun dah banyak kali lah situ. Sebab sebelum ni kita lalu kat ladang sawit, dia nampak kita lalu ladang sawit pun dia dah halau lah. Cuma kali ni kita datang dengan highlight tu. Cuma hari tu yang dia jadi marah ni sebab dia kata kita trespass dia punya property lah. Sebab situ dulunya hutan simpan Tanjung Hantu. Dia di bawah hutan simpan negara. Tapi dah dinyah warta pada tahun 2000
untuk dijual kepada company nama Mark Masti. Tapi company Mark Masti tu nak buat kilang besi kat situ. Tapi bila banyak komuniti bantah dan kawasan tak sesuai, kawasan penyu dia dah caw. Tapi ini pun aku malah nak cerita panjang, nanti lebih kita sembang kat WhatsApp. Ah, Dia pun ada kaitan dengan orang-orang lebih tu lah. kita tengok episod Ah, seterusnya. Nak cerita ah, lebih ah. ni kita tengok episod Okay, seterusnya. so untuk Tapi recap, jap, expose ha, sikit. Zam, apa? expose sikit nama tadi. Expose sikit je nama company yang beli tu. Shush. Aku dah bebas lama, aku nak gaya je. Tak boleh sebut. Oh, tak boleh. Oh, nampak tak? Sampai Nizam pun takut dengan kita, geng. Nizam pun tak berani nak cerita. Company mana beli tanah tu. Tak apa Zam, tak apa. Penyu ada pejuang-pejuang lain, tapi kita hanya ada Nizam seorang kan, Zam? Betul. Okay, tak apa. Silakan. So aku belum recap lagi lah. So nak recap ialah in future personally way forward lah. So sekarang ni hari Sabtu ni aku akan ke Pangkor insyaAllah untuk bincang dengan komuniti kat sana. Sebab sekarang ni dah start ada movement dalam kalangan komuniti yang mana daripada pelbagai NGO, Persatuan Pembangunan Hotel dan Resort, Persatuan Rekreasi, persatuan daripada komuniti-komuniti seni Pangkor dan juga Lumut, dah start urge untuk kita push balik tempat tu lah. Push balik kerjasama komuniti dengan jabatan. So kita dah bincang macam mana kita nak kolaborasi dengan majlis Madara Maju sekali. Dan pada aku turunkanlah ego tu. Sebab kita untuk sepanjang kes ni kita dah deal dengan 3 pengarah tau jabatan. So waktu mula-mula tu pengarah lelaki. So tahun 2021 hujung tahun ada pengarah perempuan dari Johor. Lepas tu 2023 hujung tahun pengarah lelaki. So dah 3 pengarah tak settle. And none of these pengarah yang willing untuk jumpa dengan kita orang, dengan komuniti kat office dia. Tak ada lagi. Bukan kita buat surat. So pada aku lepas ni kalau ada siapa-siapa yang tengok, first follow dulu page kampung.penyu untuk tahu lebih banyak update, ataupun di Facebook search je Kampung Penyu Pulau Pangkor. Kat situ kita banyak update lah berkenaan aktiviti, berkenaan kes-kes kematian penyu dan juga isu-isu kalau kita yang berlaku di Tanjung. Lepas tu support jugalah kita punya posting-posting, sebab kita memang nampak jabatan ni dia takut dengan social media tu. Dia sangat takut dengan social media. Sebab dia bila kita buat surat, dia tak takut sangat. So dia kata bila kita buat social media, saluran yang tak betul lah. Kamu kena buat saluran yang betul. Saluran apa lagi tak tahu. So turunkan ego, jumpa dengan komuniti. Mungkin pegawai-pegawai sebelum ni, dia dah brainwash pengarah yang baru nak masuk ni dengan cerita-cerita yang tak elok tau. Tapi dengar juga cerita daripada pihak komuniti. Dengar dulu cerita apa yang kita nak buat sebenarnya, apa yang kita dah buat, apa yang kita nak buat dan apa yang kita sedang buat. Sebab kalau ikutkan komuniti tak rugi. We have nothing to lose lah. Sebab even though memang kita dah tak ada penyu, kita still buat aktiviti. Lagi banyak. Dan pada aku dia satu kerugian untuk jabatan lah. Bayangkan kalau kita kerja sama, aktiviti kita buat berapa ribu pelancong yang kita dah bawa masuk kat Pangkor sejak dah tempat tu dah diambil alih. Kalau pelancong ni dapat buat aktiviti di pantai Teluk Tampang tu, tak akan naik image. Kan diorang ni suka sangat kredit kan. Takkan dapat banyak kredit kat diorang ni. Diorang goyang kaki je. Tak payah keluar duit. Kita buat kalau nak sangat pun kan, biar NGO jalan, and then tampallah logo sebesar-besar dalam Jabatan Perikanan Negeri Perak. Suka hati settle. Tak lah. Ambil lah. Kata tapi Zam, YB sikit aku dah recap. So YB turun pun tak jalan juga Okay. Apa yang jadi waktu 2021 waktu kena ambil alih, kita kena compound dalam sejumlah amount yang banyak. Dan waktu tu Datuk Zamri ada di Pangkor. Dia Datuk Zamri sangat marah lah waktu tu. So dia berjaya menghalang aku tak tahu lah apa legal term dia, tapi tak jadi kena lah. Tak jadi kena compound. Tapi lepas tu banyak sangat sesi yang mana Datuk Zamri ni jumpa jabatan, tapi tak load. Memang tak load. Tak load. So kita dah pergi sampai tahap isu ni dah dibawa sampai ke Raja Dihilir pun dah tahu isu ni. Raja Dihilir Perak.
siapa lagi tak tahu. Even Tapi tak jabatan jalan lagi sebelum ni waktu tu sekali Datuk Zamri buat sesi town hall, dia jemput semua agensi untuk selesaikan isu-isu di Pangkor. Dia jemput sebagai atas kapasiti adul lah waktu tu. Semua agensi ada untuk bincangkan dan kita orang ada sebagai komuniti yang nak bagi input lah. Jabatan perikanan tak datang. Padahal tujuan town hall tu diadakan sebenarnya nak jemput diorang, memang nak jemput diorang pun, nak bagi diorang dengar. Bukan kata jabatan lain tak penting, tapi jabatan lain ada, tapi isu yang dibincangkan hari tu sangat sikit. So macam bila kita dah bagi-bagi input semua, kata macam alah sayangnya jabatan perikanan tak ada. Cuma waktu tu dia kata waktu tu Datuk Zamri kata Datuk Zamri dah bukan MD. Betul lah input daripada Haywire ni. Dia kata bukan MD. Kalau waktu tu Datuk Zamri MD mungkin boleh. Bukan mungkin boleh, memang boleh lah. Dia dah pegang semua jabatan tu kan. Semua Betul. lepas tu Akhirnya apabila Exco waktu tu sangat tak boleh pakai. Exco tu pertanian. PAP Pas. Oh. Aduh. Ni bukan partisan lah. Ni bukan bias kepada parti mana-mana tak. Tapi cakap kita ada jumpa Exco pertanian yang mana memang Exco ni pada aku dia ada kuasa untuk dia jumpa pengarah, dia basuh pengarah tu. Tak boleh pakai. Dia kata okey, lepas perjumpaan ni aku ulang balik apa dia cakap kan. Aku tak tahu kalau ada bilik mesyuarat ke apa, nanti refer balik bilik mesyuarat tu. Dia cakap okey, dalam masa 2 minggu kalau Jabatan Perikanan tak cari NGO, saya yang akan panggil Jabatan Perikanan datang meeting dekat pejabat saya. Sekali lepas tu duk follow up. Minta maaf lah, kita tak boleh nak ada perjumpaan, kita ada muktamar PAS lah, tak boleh lah. Muktamar PAS lagi penting daripada kepentingan rakyat. Lepas tu tak apa lah. Minggu depan follow up, kita ada pelancaran jentera parti untuk pilihan raya. Alamak, tahu-tahu dah kalah, dah tukar kerajaan dah pun. Aduh, bukan Akmal. Akmal dalam sekitar. Ni Razman. Pisang. Okay, apa, thank you. Hmm. Thank you Zam, thank you so much for your input. Aku rasa banyak benda yang dah kongsikan dan ada nama syarikat yang kau masih hutang untuk bagi tahu kita orang semua ni. Dan untuk anda semua yang lain, ada banyak lagi TT Nizam ada untuk diceritakan kepada anda semua. Cumanya anda kena stay tune dan follow kita punya next siri. Syakib, silakan. Your recap. So recap untuk perbincangan kali ini, kita banyak fokus kepada permasalahan which is kita cerita pasal konservasi dekat Perak berkenaan dengan penyu, ada masalah dengan location dan sebagainya oleh Jabatan Perikanan Perak. Dan daripada masalah tu juga kita boleh rengkaikan dalam perbincangan kita, iaitu ada masalah funding, masalah tabir urus ataupun governance punya structure, dan juga masalah capacity. Dan solution yang kita bincangkan sepanjang 1 jam lebih ni adalah selain daripada mendapat dana daripada luar negara, engagement paling pentinglah di antara komuniti dan juga Jabatan Perikanan. So Jabatan Perikanan kena tahu dan kepentingan stakeholder engagement tu main peranan untuk bukan setakat memastikan projek konservasi penyu ni berjaya dan efisien, tapi ia juga memberikan benefit pada masa akan datang berkenaan dengan data dan juga keyakinan kepada pelabur-pelabur pada masa akan datang. Dan selain itu kita ada juga berbincang berkenaan dengan adakah sesuai untuk konservasi penyu ni diletakkan di bawah Jabatan Perikanan ataupun pindah pergi ke jabatan lain, mungkin perkhidmatan dan sebaliknya. So itu mungkin masih lagi question yang kita boleh rungkaikan bersama. Dan juga berkenaan dengan solusi-solusi lain, ia banyak kepada ex situ dengan in situ lah. Tadi pun Nizam pun ada explanation tentang apa itu in situ, ex situ. It's quite jargon kalau siapa yang tak tahu dekat dunia conservation berkenaan in situ dan ex situ. So mungkin you guys boleh tengok balik video ni. Kita akan upload social, kita akan upload kat YouTube dan sebalik ni, tetapi kita akan update as soon as we already upload. And I would like to add one more. Kalau for you guys interested to know more about conservation dan juga dasar berkenaan ekonomi dan tabir urus yang berkenaan alam sekitar ataupun ESG dan ataupun sebaliknya, boleh check
Nak Sembang Iklim di Twitter dan di TikTok. Boleh follow kita orang dan kita akan sentiasa update kita orang punya next session ataupun next episode akan datang di situ. So itu saja daripada saya. Thank you, Kip. Di situ, bukan ex situ ataupun in situ. Alright. So a bit recap daripada Iman sendiri, iaitu permulaan kita dah cerita tentang kenapa kita ada pun kita punya siri pertama ini adalah berkaitan dengan shelter in Perak, konservasi penyu. So yes, you heard it right. Memang penyu-penyu juga mendarat di pantai-pantai selain daripada Terengganu dan Kelantan. So banyak lagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah Sarawak yang mana penyu mendarat dan meletaskan telur penyu untuk reproduction dia. Yang kedua adalah berkenaan dengan bagaimana apabila diambil alih oleh Jabatan Perikanan terutamanya di negeri Perak tersebut yang untuk menjaga pantai penyu tu tiba-tiba terbengkalai, tak terjaga, habis orang punya tourist attraction situ habis, sampah sarap berlambak, najis, apa semua pun berlambak kat pantai tu. Macam mana entah boleh jadi sebab tak ada pemantauan dan tak ada follow up daripada pihak jabatan yang sentiasa memberikan alasan bermacam-macam, tak cukup duit, tak cukup orang, tak cukup kepakaran. Itu masalahnya. Solusi dia banyak kita dah ceritakan juga secara detailnya, tapi kalau nak tengok silakan tengok balik video ni, look back kepada recording kita, check daripada awal. Antaranya to recap adalah pecahan daripada Jabatan Perikanan, stay kekal dalam Jabatan Perikanan ataupun tidak. Kewangan itu jangan difikirkan sebagai masalah besar. Banyak sumber-sumber yang perlu dicari, tapi kena kreatif. Tak bolehlah ikut cara lama daripada peringkat kerajaan ataupun agensi ataupun jabatan kerajaan tersendiri. Tak kisah persekutuan mahupun negeri. Dan ketiga juga adalah berkaitan dengan ego. Ego tu tolonglah tolak tepi untuk kemaslahatan kita bersama. Walaupun ini kita cakap pasal binatang, pasal alam sekitar, tapi benda dia directly effect kita juga. Kalau alam sekitar tidak terjaga, macam tadi Hewaya ke Kina Umar dia cakap, penyu ni adalah satu penanda aras untuk menentukan sama ada kualiti air itu bagus ataupun tidak. This is a natural indicator, bro. Takkanlah kau nak spend juta-juta pula just to identify air ni selamat, air ni level okey ke tidak. Ni dah ada natural indicator free of charge. Alam sekitar bagi. Pakai penyu je. Kenapa tak boleh? Okay. Itu kitanya suggested solutions. And also, untuk anda semua, silakan sokong usaha kita untuk sentiasa mengetengahkan isu-isu berkaitan dengan iklim, isu-isu berkaitan dengan haiwan, flora dan fauna, isu-isu berkaitan dengan kita, iaitu Nak Sembang Iklim. Tolong follow kami di Twitter dan juga TikTok. Cari je nama kita orang, Nak Sembang Iklim. NAKSEMBANGIKLIM. Nak Sembang Iklim. Follow kami di TikTok dan Twitter. Dan kita akan update you all with our latest episodes further on. And this is the place for us, kita semua, yang mana pentingkan tentang alam sekitar, flora fauna, climate change, climate action, climate finance, and everything berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Do follow us. InsyaAllah we will bring you the best of what we can. And jumpa anda selepas ini. Selamat berpuasa dan salam hormat. Assalamualaikum. Selamat malam. Thank you all. Terima kasih banyak Syakib, Nizam. Ya, ada ambil gambar dia, ada sama-sama screenshot tak? Okay, screenshot. Sebab gambar aku dipenuhi dengan tulisan-tulisan. Beres. Aku punya pun tulisan juga ada. Ambil je lah. Okay, kau ambil okay. Sedih, okay semua. Dua. Okay. Dua. Alright, sempat Zam. Okay, tempat. Okay. Sempat. Okay, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum, salam hormat. Jumpa lain masa, lain hari.